kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami yang waktu ini kan begitu teruja sekali bila kita berbicara mengenai radio. Selamat Hari Radio sedunia untuk anda semua pecinta-pecinta radio dari dulu sampailah sekarang ini. Dan kejap lagi kita akan bawakan sesuatu untuk anda. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan antara inisiatif yang patut anda ambil pada tahun 2022 terutamanya untuk anda yang sedang mencari kerja. Dan sekarang ni kita bersama dengan Encik Roshaimi bin Mat Rosli yang merupakan Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Pejabat Insurans Pekerjaan Perkeso bersama dengan kita. Encik Mi, terima kasih. Jadi Cik Mi, pastinya kalau Perkeso bersama dengan kita, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan dan anda kena ambil peluang ini. Latar belakang program Jamin Kerja Insentif Pengajian ini. Silakan Cik Mi. Ya, terima kasih kepada Bapak Kopitiam, terima kasih juga kepada Muaz. Okey, program Jamin Kerja ini merupakan insentif daripada kerajaan yang dilaksanakan sempena dengan Belanjawan tahun 2022 yang mana Perkeso telah diamanahkan untuk melaksanakan pembayaran insentif berupa bantuan kewangan kepada mana-mana majikan yang menggajikan pekerja baru mulai 1 Januari 2022 ni. Yang mana kita lihat insentif ni seperti yang nyatakan tadi di bawah bajet Belanjawan 2022 ni kerajaan memperuntukkan sejumlah 2 bilion ringgit kepada mana-mana majikan di luar sana yang mengambil pekerja baru dengan hasrat kita adalah untuk merancakkan semula pasaran buruh ekonomi negara yang kita tahu terkesan daripada pandemik ni. Dan dia merupakan kesinambungan daripada program Penjana Kerjaya. Kalau kamu masih ingat last year program Penjana Kerjaya, yang ini merupakan kesinambungan daripada program yang lepas tapi tahun ni dinamakan sebagai program Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Jadi kalau kita lihat bagaimana agaknya inisiatif Jamin Kerja ini membantu strategi dalam kita memberi pekerjaan kepada semua secara keseluruhannya. Okey, bila kita sebut tentang Jamin Kerja, dia of course dia ada relate dengan isu supply dengan demand. Supply dengan demand ni of course kalau kita nak merancakkan semula pasaran buruh ekonomi negara, sudah tentu kita memerlukan kata sokongan daripada majikan dari segi menawarkan peluang pekerjaan. Dalam itu juga kita mengharapkan para pencari kerja merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan ini. Jadi selari dengan hasrat ini juga insya-Allah pada 19 Februari 2022 ini Perkeso dengan kerjasama Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia akan menganjurkan satu program kata Carnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di KLCC pada 19 Februari ini sebagai satu usaha kita, salah satu daripada aktiviti kita untuk support insentif Jamin Kerja ini. Dan untuk itu banyak peluang pekerjaan yang akan ditawarkan nanti. Jadi kita harap kepada para pencari kerja di luar sana merebut peluang ini dan begitu juga dengan para majikan yang nak mencari pekerja boleh gunakan platform ini untuk mereka kata mengiklankan kekosongan jawatan mereka. Dan di samping itu juga so-so juga mungkin nak wawarkan di sini bahawa kita telah pun melaksanakan perkhidmatan pekerjaan negara yang mana kita sedang all out untuk promote portal perkhidmatan pekerjaan negara. Mungkin Muaz pernah dengar kot My Future Job. Yes. Okey, di sempena Carnival ni nanti juga kita terus menyediakan platform untuk mereka yang belum lagi berdaftar. Mereka bolehlah berdaftar ke portal My Future Job sebagai satu daripada akses untuk mereka cari peluang-peluang pekerjaan. Dan dia sebenarnya usaha Perkeso ni dia tak terhenti setakat program kita 19 Februari ni. Even di seluruh Malaysia, kita di seluruh negeri ni kita dah kerahkan kita punya tim untuk all out support insentif kerajaan ni dan kita quite aktif melaksanakan perkhidmatan pekerjaan negara bersama portal My Future Job. So bagi pencari-pencari kerja di setiap negeri, mereka juga boleh pergi ke pejabat-pejabat Perkeso atau boleh layari sendiri kita punya portal untuk tengok apa peluang pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Okey, jadi kalau kita lihat pada Carnival 19 hari bulan ini, adakah sektor-sektor tertentu yang akan diletakkan di situ dan juga dari segi peringkat umur? Adakah orang yang sebelum ini dah bekerja, dibuang kerja, nak cari kerja balik, ada peluang untuk mereka? Ya, sudah tentu bila kita sebut tentang 19 Februari ini, okey, kita open, kita tak mengkhususkan kepada sektor-sektor tertentu saja. Kalau kita lihat pelbagai sektor yang akan dilibatkan, seramai 50 majikan yang akan terlibat. Kita ada terdiri daripada sektor pelancongan, sektor pendidikan, perubatan dan pelbagai lagi sebab kita punya aim ialah kita nak rakyat kita dapat akses peluang pekerjaan pelbagai. Yang paling penting dari segi peluang pekerjaan kita tahu setengah daripada mereka minatnya berbeza. That's why kita bawakan kepada mereka daripada 50 majikan ni pelbagai sektor yang akan terlibat. Jadi untuk itu kita harap kepada mereka ni get ready, bersedia pada 19 Februari nanti datang dengan orang kata benar-benar bersedia untuk hadir temu duga supaya peluang ni tak dipersia-siakan lah. Itu yang paling penting. Okey, jadi bagaimana dari segi jaminan ataupun strategi untuk Carnival ini? Adakah ini boleh berjaya mengurangkan mereka yang sedang menganggur ni? Sebab saya risau ada juga yang datang bila datang Carnival waktu pergi interview tu tak dapat. Lepas tu mereka give up. Jadi sebenarnya
Sebenarnya mungkin selepas Carnival ni ada langkah-langkah seterusnya. Memang kita tidak nafikan lah bila kita sebut tentang Carnival, memang ekspektasi daripada semua orang bila datang harapkan kejayaan. Dan kita macam saya nyatakan tadi, kita lebih pada menyediakan platform dan kita buat yang terbaik. Dan dari segi usaha kita tidak terhenti di situ. Sebab tu kita banyak kesinambungan. Kalau kita lihat saja pada hari 19 bulan nanti, lebih daripada 12,000 kekosongan jawatan. Jadi try yang terbaik, sebab bila kita pergi kat sana macam saya nyatakan tadi, kita kena study dululah dari segi majikan-majikan jawatan-jawatan yang disediakan. So sometimes isu supply matching ni pun satu isu yang turut menjadi hangat diperkatakan sekarang. Tetapi dalam konteks sekarang kita nak mengajak, kita tak boleh terlalu nak memilih dari segi pekerjaan. Kita grab dulu peluang yang ada. Sementara kita nak mencari kerja yang bersesuaian dengan tahap pendidikan atau qualification kita lah. Yang paling penting macam saya nyatakan tadi, dia tidak berhenti di situ, Muaz. Sebab walaupun katakanlah seandainya lah pada hari itu kita dah buat yang terbaik, bukan rezeki kita, jangan risau, sok-sok akan terus bersama anda untuk terus support, dan kita akan ada banyak lagi siri-siri Carnival Kerjaya yang kita anjurkan, termasuk mini-mini Carnival Kerjaya. So sepanjang tahun ni kita akan merancangkan pasaran buruh ekonomi negara. Kita akan sahut hasrat dan kepercayaan kerajaan yang telah berikan kepada kita, Kementerian Sumber, Kementerian Kewangan, dan juga termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri untuk membantu, sebab kita kena merancangkan lebih kurang 600,000 pekerjaan kita kena sediakan tahun ini, insya-Allah. Okey, jadi kepada anda ambil peluang ini, sedikit pesanan kepada mereka semua yang terkesan akibat pandemik ini, kehilangan pekerjaan. Okey, kepada para pencari kerja di luar sana, rebut peluang ini, dan kepada anda boleh melayari kita punya portal http://jaminkerja.perkeso.gov.my kepada majikan-majikan sebab 12 Januari lalu dah boleh open permohonan untuk insentif, dan kepada pencari pekerja boleh melalui www.myfuturejobs.perkeso.gov.my. Baik, terima kasih di atas penerangan begitu jelas sekali. Kita harapkan apa saja yang dilakukan oleh Perkeso ini dapat membantu anda yang memang sedang mencari kerja, rebut peluang ini. Sekali lagi Encik Rohazmi bin Mat Rosli ataupun Cik Mi, Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan, Pejabat Insurans Pekerjaan Perkeso bersama dengan kita. Jadi untuk anda semua, kita nak terus bawakan untuk yang pastinya di Pantai Timur khususnya, semalam dengan cerita meriah di Terengganu. Jom kita nak bawakan untuk anda untuk Molek FM. Let's go.